Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ila arwahil ulama khassatan li ruhi al-muallif hadzal kitab. وكذلك أيضا أرواح أهل القبور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا أرحم الراحمين. وبعد. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk meneruskan kehidupan, menikmati segala nikmat yang ada tanpa kita sangka hingga ke saat ini masih lagi Allah izinkan untuk kita meneruskan kehidupan. Pejam celek kita telah pun berada di penghujung bulan Rajab. Tak apa hari lagi nak masuk bulan Syaban. Habis bulan Syaban kita nak masuk pula bulan Ramadan. Maka dalam tempoh bulan Rajab dan juga bulan Syaban, ambillah peluang untuk kita membuat persediaan dan persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk dalam keadaan kita bersedia, kita tahu apa benda yang kita nak buat. Moga-moga kita mencapai kejayaan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, malam ni kita nak sambung semula pengajian kitab Risalah Kifayah Al-Mubtadi. Risalatu Kifayati Al-Mubtadi. Kita nak sambung sifat yang ketujuh. Kitab saya muka surat 15. Sama tak muka surat dah? Sama dah? Muka surat 15. Jumpa. Cari dia tulis di situ ketujuh, tapi itu tulis Rumi kan di situ. Rumi. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab ketujuh. Apa makna ketujuh? Sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib kita belajar. Sifat Allah bukan 20, sifat Allah lebih, tapi hak wajib kita ketahui, yang wajib kita kena belajar untuk kita nak kenal Allah. 20 sifat daripada sifat-sifat Allah wajib kita pelajari. Malam ni kita dah masuk sifat yang ketujuh, bererti 6 sifat telah pun kita pelajari. Kalau tanya balik agak-agak ingat tak 6 sifat tu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Ada 6 sifat yang telah kita pelajari. Wujud maksudnya ada. Allah Ta'ala ni ialah Tuhan yang memang ada sungguh, walaupun kita tak nampak, tapi dia Tuhan yang memang ada sungguh. Sifat dia wujud. Orang main cerita kata Tuhan ni dia tak ada pun, sebenarnya akal tak boleh terima. Lagu mana akal kita tak boleh terima kata kawasan tu hanya ada taik lembu tapi lembu tak ada.
tahi lembu ada, akal tak boleh terima. Lagu itulah. Alam ni ada, pencipta alam tak ada, akal tak boleh terima. Mesti ada yang mencipta alam ni, yang mencipta itulah Allah, walaupun kita tak bisa tengok dia. Yang kedua, Allah itu qidam. Qidam maksudnya adanya Allah itu tidak ada permulaan. Allah Ta'ala sedia kala dah ada dan tak pernah tak ada. Yang kedua, Allah Ta'ala itu sifatnya baqa, yakni adanya Allah itu kekal, tidak akan binasa sampai bila-bila. Tiga. Yang keempat, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan makhluk. Allah dengan kita tak serupa, Allah dengan makhluk lain tak serupa. Makhluk lain itu dicipta, Allah itu khalik, dia pencipta, dia tak sama langsung-langsung dengan makhluk. Yang kelima, Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri, maknanya Allah tak memerlukan siapa-siapa, tak macam kita. Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Murid dia nak dapat ilmu, dia perlukan guru. Guru dia nak mengajar, dia kena ada ilmu. Ini apa? Guru dia nak mengajar, dia kena ada murid. Bayangkan saya main ni duduk di kerusi ni, tuan-tuan tak ada nak mengajar siapa? Kan? Guru memerlukan murid. Murid pula nak main mengaji, dia duduk sila cantik dah, pegang kitab pun cantik dah, tapi tak ada siapa depan ni. Dia buat tahu mengaji dengan siapa? Ikutlah dengan siapa pun, yang penting kami duduk dah depan meja. Murid memerlukan guru, guru memerlukan murid, saling memerlukan antara satu sama lain. Itulah sifat makhluk. Adapun Allah la yahtaju ila syai', Allah tak memerlukan siapa-siapa. Dia tak perlu kepada pencipta, dan dia nak buat apa pun dia tak perlu kepada siapa pun untuk tolong dia. Adapun ayat yang Allah Ta'ala sebut in tansurullah yansurkum, kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Allah tak perlu bantuan kita, tapi Allah buka peluang kalau kita bantu Allah, hakikatnya kelebihan bantu tu kembali pada kita. Kita tak bantu pun Allah boleh buat, kan? Tapi janji Allah, kalau kamu bantu Allah, bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Maksudnya kita membantu itu, kelebihan membantu itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah kita bantu kan tak bantu, Allah tetap berkuasa. Pegang yang tu. Qiyamuhu binafsi. Dan sifat yang keenam yang terakhir kita pelajari sebelum ni, iaitulah wahdaniyah. Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Allah Ta'ala tak ramai, dia sahaja Tuhan, lain pada dia bukan Tuhan. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, semua tu kita dah hurai pada pertemuan yang lalu. Malam ni kita nak sambung sifat yang ketujuh. Setelah mana 6 sifat kita pelajari. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab, ketujuh, yakni sifat yang ketujuh daripada 20 sifat. Wajib kita percaya. Apa makna wajib? Buat boleh pahala, tak buat berdosa. Itu wajib. Wajib di sini maksudnya wajib syarak. Wajib kita percaya ataupun wajib kita beriktikad, wajib kita beriman bahawasanya tetap dan sabit. Sabit dengan tetap tu makna serupalah. Tetap tu bahasa kita, sabit tu bahasa Arab, subut. Bahawasanya tetap dan sabit ataupun wajib. Wajib di situ bukan wajib syarak, wajib di situ wajib akal dengan makna mesti. Tetap, sabit, mesti bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat hayah. Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang jenis hidup. Walaupun kita tak nampak dia, tapi dia hidup. Orang kafir duk sembah berhala tu tak hidup. Dia nak pergi ke depan pun kena ada orang tolong bawa dia pergi depan. Dia nak pergi ke belakang pun ada orang kena tolong bawa dia pergi ke belakang. Dia nak pindah pergi tang lain pun kena ada lori pula, sewa lori nak bawa dia, kan? Adapun Allah, dia bukan Tuhan serupa patung yang tak bernyawa tu. Tuhan ni sifat dia hayatun, sifat dia hidup. Walaupun kita tak nampak, tapi dia hayah, dia hidup. Kalau ramai cerita kata Allah Ta'ala tu tak hidup, akal tak boleh terima. Kalau dia Tuhan, mesti dia hidup. Artinya arti hayah, hidup ataupun pehidup, iaitu satu sifat yang ada, yang qadim, berdiri,
yakni yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diketahui hakikatnya. Lagu mana Allah Taala hidup, otak kita tak capai untuk nak fikir lagu mana hidup Allah Taala tu. Tapi cukup dengan akal kita menghukum Allah tu kalau dia Tuhan mesti dia hidup. Lagu mana hidup serah ke Allah Taala. Tak usah duk lajak fikir dah. Lajak fikir macam saya cerita boleh jadi gila. Sebab akal kita tak sampai tahap untuk nak fikir sampai ke situ. Nah, cukup dengan kita beriman kata Allah Ta'ala tu hidup. Lagu mana hidup? Tak usah fikir. Bahkan tetap seperti yang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat inilah ia hidup. Tu. Bahkan tetap seperti yang tersebut dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, bersifat dengan sifat hayah lah Allah Ta'ala tu hidup. Bersifat dengan sifat inilah ia yakni Allah hidup. Yakni dengan Allah Ta'ala ada sifat hayah, maka Allah pun hidup. Lagu tu. Kalau kita hidup dengan nyawa, Allah Ta'ala kurniakan nyawa ataupun roh dalam diri kita, hiduplah kita. Sampai masa esok roh itu akan dicabut. Bila dicabut, innalillah, buat tahlil lah depa. Kan? Kita hidup ni dengan roh, kita hidup ni dengan nyawa. Allah tak hidup dengan nyawa, Allah dia tak hidup dengan roh. Betul Allah Ta'ala hidup lagu nak? Hidup dengan sifat hayah. Lagu mana sifat hayah? Hak tu yang kita serah pada Allah. Allah hidup dengan sifat hayah. Jadi Allah bukan hidup macam kita. Maksudnya bukan hidup dengan nyawa ataupun bukan hidup dengan roh macam kita. Iaitu sah pada kira akal ia bersifat dengan segala sifat yang lain, tidaklah pada hakikat, kerana kesemua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali, yakni mustahil pada akal kita di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan lawannya. Akal kita tak boleh terima Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawan bagi hidup. Apa makna lawan bagi hidup? Matilah. Akal kita tak boleh terima kalau Tuhan tu mati. Akal kita tak boleh terima kalau Tuhan itu mati. Kalau dia Tuhan mesti dia hidup. Dengan hidup tu lah sifat lain boleh ada. Kan? Cara kira-kira bercakap kita macam tu lah dengan kita sebut tadi. Tapi hakikatnya semua sifat Allah itu qadim, tak ada permulaan. Tapi dalam cakapan mudahnya, kalau tak hidup lagu mana sifat lain nak ada? Kita nak ada kemampuan untuk nak main masjid, kaki kita nak ada kenderaan, tangan kita nak boleh bergerak apa semua tu akan berfungsi kalau kita hidup. Bayangkan kalau kita tak hidup, boleh main masjid? Dia buat kata di Matan Jelutong tu orang tu pergi masjid dia meninggal dah. Kalau saya tahu saya apa tak main. Kan? Kalau dah mati dah buat apa dah? Jadi yang kita dok boleh berjalan, yang kita dok boleh buat apa benda kita nak buat, kita hidup. Jadi dari segi logik akal kita, kalau Allah tu tak hidup, sifat lain nak ada lagu mana? Kan? Sifat pelihat, sifat pendengar, sifat lain lah. Jadi secara logiknya sifat lain tu nak ada, mesti kena ada sifat hidup. Maka akal kita tak boleh terima kalau orang main cerita kat kita kata Allah Ta'ala tu tak hidup. Tu. Jadi dia Tuhan yang memang hidup. Hidup lagu nak? Cara Allah lah. Iaitu lawan bagi hidup itu mati. Dalil atas yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni dipanggil dalil naqli, dalil yang dinaqal daripada Quran. Wa tawakkal 'alal hayyul ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah apa Ustaz? Surah Furqan. Hayyil ladzi kan? Cara baca lah. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sadaqallahul azim. Ustaz kita sebut, tu imam kita sebut surah Al-Furqan. Balik tuan-tuan cuba cek tengok. Artinya arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah olehmu. Wa tawakkal fi'il amr. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan, tawakkal. Tawakal maksudnya berserahlah olehmu, bertawakkallah wahai sekalian kamu. Ya Muhammad,
Arahan itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal hayyil ladzi la yamut, di atas Tuhan yang bersifat dengan al-hayyu, Tuhan yang maha hidup. Pas sembahyang kita ikut tu imam beristighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada al-hayy, itu makna dia hidup. Ayat kursi kita baca lepas sembahyang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu antara sifat dia al-hayyu. Ayat kursi dibaca al-hayyu, pada istighfar dibaca al-hayya, di sini dibaca al-hayy. Itu mengikut kaedah dalam bahasa Arab. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berserahlah, bertawakkallah kepada Tuhan yang maha hidup, alladzi la yamut, Tuhan itu tidak akan mati. Alladzi, Tuhan itu la yamut, tidak mati, maksudnya tidak akan mati. Kerana fa'il mudhari' dia memberi makna istiqbal, tidak akan, la yamut, tidak sama sekali, tidak akan mati. Itu Allah. Kita walaupun hidup akan mati bila, wallahu a'lam lah. Kan? Tapi sekarang hari ni hidup ialah. Tapi sampai masa esok tu bila tak tahulah, tapi sampai masa nanti kita akan mati. Allah al-hayyul ladzi la yamut, dia adalah Tuhan yang maha hidup yang tidak akan mati sampai bila-bila. Maka ayat tadi itu adalah ayat yang diambil ataupun dinakal daripada Quran. Allah sendiri mengaku macam tu, maka wajib kita kena beriman bahawasanya Allah itu hidup dan tidak akan mati. Tu tak mati dan takkan mati. Atau dalil di atas yang demikian itu, dalil ni dalil apa pula? Dalil akli. Dalil akli atas yang demikian itu, bukti kata Allah Ta'ala tu hidup. Kalau kita tak erti nak ambil ayat Quran, kalau fikir cara akal dari segi logiknya, Tuhan tu hidup ke dah? Hidup. Pasal apa kata hidup? Sebab dalil dia, bukti dia baharu alam ini. Kerana alam ni wujud. Kalau Tuhan mati, dia nak buat guna alam ni. Dan kalaulah dia waktu dia buat alam ni dia hidup, tapi lepas daripada dah siap alam ni dia mati, siapa yang nak menguruskan alam ni? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fatihah yang kita duk baca, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, yang mana Allah itu ialah Tuhan yang mentadbir dan mengurus alam ni. Kalau Allah mati, siapa nak urus alam ni? Siapa yang nak menggerakkan matahari? Siapa yang nak menggerakkan bumi? Siapa yang nak mengubah daripada siang jadi malam, daripada malam jadi siang? Siapa yang nak menurunkan hujan? Semua benda tu ditakbir dan diurus oleh Allah. Kalau Allah mati, nescaya akan hancur bumi ini. Siapa yang nak urus bumi ataupun alam ini sekiranya Allah Ta'ala itu mati? Maka dari segi logik akal tak boleh terima. Sebab Allah itu adalah pentadbir dan pengurus alam ini. Maka dengan sebab itu Allah itu kalau dia Tuhan, dia mesti hidup dan dia tidak akan mati. Tu selesai. Itulah huraian daripada sifat yang ketujuh. Mudah je sifat ni. Allah Ta'ala itu sifatnya hayah. Dengan sifat hayah maka Allah pun hidup. Tu Allah hidup dengan sifat hayah. Dalil dia kalau ayat Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakkallah ataupun berserahlah kepada Tuhan yang maha hidup yang tidak akan mati. Kita nak serah pada orang pasal apa? Orang akan mati. Serah pada Allah, Allah tidak akan mati sampai bila-bila. Yang ke-8, sambung sifat yang wajib kita pelajari daripada 20 sifat yang ada pada Allah. Yang ke-8 apa dia? Wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit ataupun wajib ataupun mesti bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Antara sifat Allah ialah ilmun. Selain daripada haya, selain daripada sifat yang lain, sifat Allah juga disebut dengan ilmun. Apa makna ilmun? Ilmun maksudnya pengetahuan. Tu ilmun maksudnya pengetahuan. Tengok di situ. Artinya mengetahui ataupun pengetahuan, iaitu satu sifat yang ada, yang qadim. Maksudnya sifat tu memang sedia kala dah ada. Tu maksud qadim.
Kita waktu kita mula lahir, ilmu kita tak ada pengetahuan apa. Hatta kita nak makan pun tak erti, nak berjalan pun tak erti, nak bercakap pun tak erti, apa pun kita tak erti. Tak ada pengetahuan dalam hidup kita waktu mula kita lahir. Kemudian kita mula belajar, reti sikit, reti menerap, reti teriak sikit, reti baru duk mula reti merangkak. Dan nak reti tu pun mula dengan salah dulu, kan, mula dengan jatuh dulu, mula dengan macam-macam dulu, barulah mai hak kita reti tu. Jadi reti kita bukan qadim, kita mai dulu, kemudian baru ilmu tu ataupun pengetahuan tu mai. Dan pengetahuan kita pula terbatas, bukan semua benda kita tahu. Allah Subhanahu wa taala zat ataupun diri dia qadimun, diri dia itu tak ada permulaan. Ilmun yang merupakan sifat bagi dia tu pun tak ada permulaan. Bukan kata diri Allah mai dulu duk tak lama baru Allah Taala reti. Dak. Pengetahuan Allah itu pun tidak ada permulaan. Maksudnya sedia kala lagi Allah Taala dah berpengetahuan. Tu. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmun artinya mengetahui ataupun pengetahuan, iaitu satu sifat yang ada, yang qadim, yang berdiri, yakni yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk sifat hayah, kemudian sifat ilmu dan beberapa sifat lagi disebut dengan sifat yang ada. Kalau kata sifat sebelum ni disebut dengan sifat yang sungguh. Dia beza, dia ada sifat yang hakikatnya tak ada tapi dia sungguh. Ada sifat yang dia memang ada, sifat tu sendiri ada. Mula kita nak kena main fikir ni. Contohnya, tuan-tuan tengok saya kan, tuan-tuan kata ustaz tu handsome, sajalah sebut bila. Dah orang tak puji kita sebut bila. Kan? Ustaz tu handsome. Soalan saya, handsome tu dia bangsa sungguh ke bangsa ada? Bangsa tu maksudnya jenis. Dia jenis sungguh ke jenis ada? Ni kita kena fikir sikit. Handsome tu ataupun cantik ke ataupun lawa ke, dia jenis ada ke jenis sungguh? Baik, sebelum kita nak buat keputusan, kalaulah kita kata ada, handsome tu dia ada, tuan-tuan boleh tolak saya tepi, boleh tengok handsome saja lagu nak. Tanpa melihat saya, nak tengok handsome saja. Tanpa melihat orang tapi nak tengok cantik saja. Boleh tak? Tak boleh kan? Maknanya secara hakikat handsome tu tak ada pun. Secara hakikat lawa tu tak ada pun. Tapi dengan sebab mata kita melihat hidung dia lagu ni, mulut dia lagu ni, susunan gigi dia lagu ni, color kulit dia lagu ni, mata dia lagu mana, bulu kening dia lagu mana, rambut dia lagu mana. Lepas tengok semua tu, dan kepala buat keputusan orang ni handsome. Tapi nak ambil handsome saja nak tengok tak boleh. Itu dipanggil amrun i'tibari, benda yang hanya i'tibar, yang hanya buat kira. Benda tu sungguh, bukan bohong dia. Bukan sungguh saya handsome tu, tapi keputusan tu. Payah buat contoh tu. Kan? Buat contoh lain lah. Bola tu bulat. Kita tengok bola tu bulat. Soalan saya, bulat tu benda yang ada ke benda hak sungguh? Kita nak buat keputusan, katalah kita buat keputusan ada. Bola tu kita boleh tak tepi, kita boleh tengok bulat tu lagu mana. Tapi soalnya bulat tu kita tak boleh tengok, bukti dia kita tak boleh tunjuk kena kat bola. Rupanya bulat itu adalah hasil daripada bentuk bola. Kita tengok bola tu bentuk dia lagu mana apa semua, akal kita pun buat keputusan. Bola ni kalau bentuk dia lagu ni, kita hukum kata bulat. Maknanya bulat tu hanya sungguh, bukan ada pun. Tapi sungguh tak bulat? Sungguh. Dengan bentuk dia lagu mana apa semua, iktibar akal kita pun buat satu keputusan, bola ni bulat. Tapi hakikat sebenar bulat tu tak ada pun, dia hanya sungguh. Jadi sifat Allah, dia ada yang jenis sungguh, ada yang jenis ada. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, wahdaniyah, qiyamuhu binafsih. Sifat ni adalah sifat yang jenis sungguh, hakikatnya bukan ada. Secara hakikat maksudnya nak tengok sifat tu saja, tak ada pun. Tapi hakikat dengan Allah Ta'ala lagu tu, maka akal pun buat keputusan sifat-sifat tersebut. Ada lagi jenis sifat disebut dengan sifat ma'ani, dan sifat ma'ani ni disebut dengan sifatun wujudatun, sifat yang jenis ada. Apa makna sifat yang jenis ada? Kalau Allah buka hijab, boleh nampak sifat tu lagu mana. Contoh dekat saya, tentang sebut Ustaz Syafiq malam ni berserban. Berserban tu sifat lah tu.
Baik, tuan-tuan nak tak saya tepi, nak tengok serban saja. Boleh tak? Boleh. Pasal dia ada. Dia bukan serupa handsome, dia bukan serupa bulat, dia bukan serupa lawa. Ustaz Syafiq itu berserban. Jadi nak tengok serban saja tanpa melihat saya. Boleh? Ustaz Syafiq malam ni berbaju. Tuan-tuan tak mau tengok saya, nak tengok baju saja. Boleh buka? Malulah kalau buka. Tapi kalau nak tengok secara hakikat, nak tengok baju saja, tak mau tengok saya. Boleh. Pasal dia jenis ada. Tapi kalau handsome, tak ada pun. Hanya dengan tengok rupa apa semua, badan dia besar mana, sukatan tinggi dia lagu mana apa semua, otak buat keputusan. Orang ni handsome. Muka orang perempuan lagu mana, hidung dia mencung ke tak mencung, gigi dia lagu mana, bulu kening dia lagu mana, kulit dia lagu mana apa semua. Akal kita, dengan mata kita melihat, akal buat keputusan. Perempuan jenis ni lawa. Tapi nak tengok lawa saja, tak boleh. Isteri kita bertudung, boleh nak tengok tudung tu? Boleh. Dia buka tudung tu, tengok tudung nak tengok ke tak? Tudung tu jenis hada, dia bukan jenis sungguh. Boleh. Jadi ada 6 jenis sifat Allah yang disebut dengan sifat yang wujudi. Sifat hayah, ilmu, sama, basar, dia hayah, ilmun, sama, basar, qudrah dan juga kalam. Jadi 6 sifat ini adalah sifat yang disebut dengan sifat yang wujudiyatun, sifat yang memang jenis ada, yang kalau Allah buka hijab kita boleh tengok sifat tu ke mana. Boleh dah? Tapi tu saya fikir lah, kalau fikir dia jadi payah pasal benda tu memang kita tak nampak, cuma nak cerita jenis sifat. Kan? Dia ada jenis sungguh, dia ada yang jenis ada. Tu. Jadi 20 sifat yang kita nak pelajari sifat Allah ni, ulama membahagikan kepada 4. Ada dipanggil dengan sifat nafsiyah, ada dipanggil dengan sifat salbiyah, ada dipanggil dengan sifat ma'ani, ada dipanggil dengan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah satu je, sifat yang bangsa diri, wujudun. Allah Ta'ala tu ada. Dengan ada diri Allah, kita pun sebut Allah tu bersifat dengan ada. Itu dipanggil sifat yang bangsa diri ataupun nafsiyah. 5 sifat dipanggil dengan sifat salbiyah. Salbiyah itu bukan nama orang. Kan? Sifat salbiyah, saya kata siapa tu salbiyah? Bukan nama orang. Salbiyah tu jenis ataupun nak bahagian daripada sifat. Ada 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. 5 ni dipanggil sifat salbiyah. Dan dia amrun i'tibari, dia bangsa sungguh, bukan jenis ada. 5 sifat ni dipanggil sifat salbiyah, disebut dengan sifat yang ternafi. Apa makna sifat yang ternafi? Makna dia tu menafikan. Contohnya qidam, artinya sedia. Apa makna sedia? Sedia dengan makna tidak ada permulaan, menafikan permulaan. Allah Ta'ala itu baqa maksudnya kekal. Apa makna kekal? Kekal dengan makna tidak akan binasa, memberi makna tidak, menafikan. Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah itu bersalahan dengan makhluk. Apa makna bersalahan? Tidak sama sekali serupa dengan makhluk, tidak juga. Allah itu qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Tidak memerlukan siapa-siapa, makna tidak juga. Yang terakhir, Allah itu wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Esa. Apa makna esa? Tidak berbilang-bilang. Makna tidak juga. Maka ulama meletakkan nama 5 sifat ni dengan nama salbiyah, dengan makna ternafi. Menafikan permulaan, menafikan kebinasaan, menafikan sama dengan makhluk, menafikan berhajat kepada makhluk, menafikan berbilang-bilang. Menafikan semua itu disebut dengan salbiyah. Salbun maksudnya penafian. Adapun sifat ma'ani disebut dengan sifat wujudiyatun, sifat yang jenis ada. Ada 7, dan 7 yang berbaki. Mula 1, yang kedua salbiyah 5, campur dengan ma'ani, bukan ma'ani, ma'ani. Campur dengan ma'ani 7, 6 campur 7 jadi 13. 20 tolak 13 berapa? 7. 7 yang berbaki dipanggil sifat ma'nawiyah. Campur semua tu jadilah 20 sifat. Dia mula ke penindah tu. Okey, sambung balik kitab kita. Allah itu antara sifatnya ialah ilmun. Artinya ilmun itu
mengetahui. Allah Ta'ala tu mengetahui ataupun pengetahuan. Dengan ilmu yang ada pada Allah, Allah mengetahui segala sesuatu. Tu iaitu sifat ilmu itu satu sifat yang ada. Yang saya sebut tadi, sekira-kira kalau Allah buka hijab, kita boleh nampak sifat tu guna. Lah tak nampak, tak nampak, Tuhan tak buka hijab, kan? Satu sifat yang ada, yang qadim, sedia kala lagi dah ada dah sifat tu, yang berdiri, yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu ada pada diri Allah, pada zat Allah, yakni pada diri Allah. Tidak dapat diketahui hakikatnya. Hakikat ilmu Allah tu lagu mana, kita tak dapat ketahui. Yang penting Allah itu mengetahui sekalian sesuatu. Tetapi tetap seperti yang tersebut, yakni tetap Allah bersifat dengan ilmu. Dengan Allah bersifat dengan sifat inilah, yakni dengan Allah bersifat dengan sifat ilmu itu, ia yakni Allah mengetahui sekalian perkara. Perkara tu adakah, perkara tu tak adakah, sekalian perkara semua Allah Ta'ala ketahui, kan? Perkara ini dibahagikan kepada tiga. Satu disebut wajibat, satu lagi disebut mustahilat, satu lagi disebut dengan jaizat ataupun mumkinat. Ada tiga saja. Dalam sekalian perkara itu, ulama membahagikan kepada tiga jenis ataupun tiga kumpulan. Yang pertama disebut dengan perkara yang wajibat. Wajib. Apa makna wajibat? Sesuatu ataupun perkara yang mesti ada ataupun mesti sungguh. Semua yang berkait dengan Allah Ta'ala tu ada yang jenis ada yang jenis sungguh. Itu yang wajibat. Sungguh Allah Ta'ala tu ada. Sungguh Allah Ta'ala itu baqa, kekal. Dan Allah itu ada sifat kudrah. Semua itu dipanggil dengan wajibat. Perkara-perkara yang sungguh dan ada. Mesti sungguh dan mesti ada. Itu wajibat. Yang kedua mustahilat. Mustahilat ialah perkara-perkara yang tidak akan ada. Perkara yang tidak akan wujud. Contohnya anak Tuhan, isteri Tuhan, mak ayah Tuhan, keturunan Tuhan, yang sama taraf dengan Tuhan, lagi beda lagi. Itu semua sesuatu yang mustahilat, yang takkan berlaku dan takkan ada. Allah Ta'ala tahu tak mustahilat tu takkan berlaku? Tahu. Kalau Allah Ta'ala tak tahu, lemahlah Allah Ta'ala. Tak kita pun boleh tahu. Allah lebih daripada tu lah, kan? Maksudnya Allah tahu perkara yang mesti ada, Allah tahu juga perkara yang takkan ada. Allah Ta'ala tidak akan ada anak, Allah tahu. Mustahilat. Yang ketiga ialah jaizat dan juga mumkinat. Perkara yang tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Itulah sekalian makhluk dipanggil dengan jaizat. Harus sahaja ada. Dia bukan mesti ada, dia bukan takkan ada, tapi dia tengah-tengah. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebelum Allah Ta'ala cipta makhluk ni, status dan kedudukan makhluk itu apa dia? Jaizat. Harus sahaja ada. Apa makna harus sahaja ada? Allah boleh buat pilihan untuk cipta kita, dan Allah boleh buat pilihan untuk tidak menciptakan kita. Jadi kita status waktu tu duduk tengah-tengah. Lah ni kita dah ada, maknanya Tuhan cipta kita. Tapi adakah sebelum kita ada tu kita mesti diciptakan oleh Allah? Dah. Kan? Kalaulah kita ni mesti dicipta oleh Allah, maknanya Allah tu lemah. Dia buat kita ni dalam keadaan terpaksa. Terpaksa kena cipta kita. Pasal apa? Pasal kita ni mesti ada. Tu benda yang menunjukkan kepada lemahnya Allah. Benda ni mustahil. Kita duk baca lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Apa makna maha suci Allah? Suci Allah Ta'ala daripada segala bentuk kekurangan. Benda hak jenis kurang, benda hak jenis lemah, tak ada pada Allah Ta'ala. Tu dia kita nak tengok kita yang dah ada. Kita payah nak faham sikit antara ada dengan tak ada. Pasal kita dah ada. Saya biasa bagi contoh sebelum ni, pasangan yang berkahwin, suami isteri, kan? Suami isteri yang berkahwin. Bila berkahwin, baru kahwin tak ada anak je lah, kan? Takkan kahwin-kahwin terus boleh anak. Bila kahwin tak ada anak lagi, kan? Antara yang menjadi impian pasangan, nak anak lah lepas pada kahwin. Tak, sebelum ada anak, kahwin dulu. Lepas kahwin, nak ada anak lah. Baik, apa status anak dia tu? Adakah lepas kahwin tu mesti dia akan dapat anak?
Kalaulah anak dia tu mesti dia akan dapat, maknanya anak tu termasuk daripada wajibat. Adakah anak tu dia takkan dapat? Kalau takkan dapat, masuk dalam mustahilah. Ataupun tengah-tengah, boleh jadi Allah rezekikan dia anak, boleh jadi Allah tak rezekikan anak. Itu dipanggil jaizat, harus sahaja. Boleh jadi sampai masa dia dapat anak, boleh jadi Allah Ta'ala tak rezekikan dia anak sampai bila-bila. Itu dipanggil apa? Harus. Maknanya status anak tadi nombor 3, jaizat, harus sahaja anak tu ada. Kan? Saya tak pasti bahasa orang bagian Serai ni lagu mana sebut, tapi sembang cara kami bahasa petani kot kampung ni, kan? Contohnya kuliah. Waktu maghrib tu tengok ustaz tak sampai lagi. Bila ustaz tak sampai lagi, dia kata tak apalah, semayang dululah. Lepas pada semayang tu, kali belakang tengok tak ada. Tak apalah, wirid bagi panjang sikit. Duk wirid panjang pun, duk kali belakang tak nampak. Tu imam pun baca doa. Lepas baca doa, kali belakang tak ada lagi. Mayang sunat dulu. Lepas mayang sunat pun tak nampak lagi. Maka salah seorang di kalangan orang petani, dia kata apa? Orang bagian Serai saya tak pasti dia pakai bahasa lagu nak, tapi bahasa macam kami dia kata apa? Kalau lagu ni lah tak sampai lagi, dia kata mengkali haruh dah. Tu bahasa petani. Kalau sampai lah ni pun tak sampai lagi, kan? Sampai lah ni pun tak sampai. Sampai lah ni tu maksudnya dah habis orang mayang sunat dah, tapi tu tak nampak rupa lagi. Mengkali harus dah, dia kata. Apa makna harus di situ? Sebahagian orang kita duk faham harus dah tu pakai tak mai terus, tu salah faham. Tapi kalau sebut harus dah ustaz ni, maknanya boleh jadi satgi dia mai, boleh jadi satgi dia tak mai. Tengah-tengah. Kita duk faham harus tu tak mai dah. Mula nak start kita, elok nak start kita, tengok kita start sampai dah. Mai juga ustaz ni, dia kata. Kan? Pasal dia tak faham makna harus tu. Kalau mustahil, confirm ustaz tu tak mai dah. Kalau wajib, ustaz tu mesti mai. Tapi kalau harus, boleh jadi ustaz tu mai, boleh jadi tak. Tengah-tengah. Maknanya kalau dia mai pun kita tak boleh kata apa, kalau dia tak mai pun kita tak boleh kata apa. Dah. Boleh dah? Faham makna harus tu. Perbezaan antara 3 perkara. Wajibat, benda yang mesti, mustahilah, tidak akan ada dan tak akan berlaku. Mumkinat ataupun jaizat, tengah-tengah. Antara berlaku dengan tak berlaku. Antara jadi dengan tak jadi. Antara sungguh dengan tak sungguh. Boleh. Jadi Allah Ta'ala itu sifatnya ilmu, pengetahuan. Dengan pengetahuan itu Allah mengetahui sekalian perkara. Sekalian perkara apa dia? 3 tadi ni ya. Wajibat, mustahilah, mumkinat ataupun jaizat. Itulah sekalian perkara. Lain pada tu mana ada dah perkara lain pada tu. Baik. Dengan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat inilah ia, yakni Allah mengetahui sekalian perkara, yakni yang wajibat ataupun yang mustahilat ataupun yang jaizat. Sama ada perkara yang wajib, pengarang kita buat contoh di situ, kan? Sama ada perkara yang wajib ataupun yang saya sebut tadi wajibat. Apa beza Ustaz wajib dengan wajibat? Wajib tu satu, wajibat tu banyak. Kan? Dia ada mufrad, dia ada jamak, dia ada singular, dia ada plural. Kalau sebut wajib, satu je perkara tu. Kalau wajibat, sekalian perkara yang wajib. Tu cara sebut tu. Sama ada perkara yang wajibat seperti zatnya, yakni zat Allah, diri Allah tu bukan mumkinah. Bukan boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dah, Allah Ta'ala itu diri dia minal wajibat. Antara perkara-perkara yang mesti ada, itu diri Allah. Dan segala sifat-sifatnya, itu termasuk benda yang wajibah. Ataupun perkara yang mustahil ataupun mustahilat. Ataupun Allah Ta'ala itu mengetahui perkara-perkara yang mustahil. Yang wajib pun Allah Ta'ala ketahui, yang mustahil pun Allah Ta'ala ketahui. Lagu mana yang mustahil? Seperti segala sifat-sifat kekurangan di atasnya. Sifat-sifat kekurangan ini mustahil atas Allah. Maksudnya takkan berlaku pada Allah. Allah tahu tak yang mustahil tu? Tahu? Kan? Walaupun benda tu tak ada, tapi Allah Ta'ala tahu. Yang mustahil dia kata kekurangan. Benda-benda yang mensifat, benda-benda yang menunjukkan kepada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kekurangan apa dia? Letih dah. Ku letih lah apa Ustaz cerita malam ni. Letih.
Kita letih biasalah, pasal kita makhluk. Allah Ta'ala tak ada sifat letih pada dia, kerana letih itu benda yang berbentuk kekurangan. Nah, benda yang berbentuk kekurangan. Tu. Lagi beda lagi. Duk keling di luar tu tengok tak ada bungkusan apa, lapang. Ada. Duk biasa tengok ada. Tapi walaupun tak ada, tuan-tuan boleh ramai, itu satu bukti mengatakan kita main masjid bukan pasal bungkusan. Ada ke tak ada, aku tetap main masjid. Tahniah pada tuan-tuan. Tu. Baik. Antara kekurangan yang ada pada kita apa dia? Lapang. Allah Ta'ala lapang tak? Tak. Allah Ta'ala tak lapang. Kerana lapang itu sifat kekurangan. Lagi beda lagi. Lenguh. Lenguh. Panggil lenguh sini kan? Lenguh ataupun tak larat. Lenguh dan tak larat tu sifat makhluk. Allah Ta'ala tak ada lenguh. Ada? Tu. Boleh lagi. Mengantuk. Sejuk-sejuk ni kan? Dengan ikon apa semua ni. Loceng pun bunyi dah. Ustaz tak berhenti, duk layu dah mata. Mengantuk contohnya. Ini hanya ada pada makhluk, tapi tak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah mengantuk, tertidur kan, pun tak ada pada Allah. Jadi apa jenis kekurangan itu tidak ada pada Allah, kerana kekurangan itu mustahil. Dan Allah dengan sifat ilmun yang ada pada Allah, Allah bukan hanya mengetahui yang wajibat, tapi Allah tahu juga benda-benda yang mustahilat lagi, ataupun perkara-perkara yang harus tadi yang jaizat, tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Itu dipanggil harus dalam bahasa kita. Yang saya sebut tadi, ustaz ni kalau la tak main lagi, mengkali harus dah. Mengkali itu maksudnya barangkali. Barangkali harus dah kan. Harus di itu apa makna? Boleh jadi main, boleh jadi tak. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tak sungguh. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu harus jaizat. Allah mengetahui yang wajibat, Allah mengetahui yang mustahilat, Allah mengetahui sekalian yang harus ataupun jaizat. Seperti yang harus itu sekalian mungkin ini. Sekalian mungkin tu yang jaizat lah, mungkin antara ada dengan tak ada, mungkin. Kita pun kadang-kala kita guna harus, kadang-kala kita guna mungkin. Ustaz mai tak? Mungkin dia mai kot sekali. Kita apa pakai mungkin? Apa makna mungkin? Pasti ke dia mai? Dah. Mungkin dia mai, maknanya boleh jadi mai, boleh jadi dah. Itu makna mungkin, itu makna harus. Itu yang saya sebut tadi, jaizat ataupun mungkinat. Boleh? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Satu je soalan tak boleh tanya. Nak berhenti ke apa? Satu tak boleh tanya. Hak lain boleh. Sikit. Yakni nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekalian perkara, nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekalian perkara yang tersebut pada azali lagi. Nyata yakni jelaslah. Jelaslah Allah itu bersifat dengan ilmu itu pada azali lagi, yakni dulu kala lagi memang Allah dah bersifat dengan sedemikian rupa. Lagi bukanlah baharu tu maksudnya benda asalnya tak ada kemudian diadakan. Ilmu asalnya tak ada kemudian duk lama ada ilmu. Itu dipanggil baharu. Itu kita dulu tak reti, lah ni reti lah sikit. Itu dipanggil baharu. Baru reti, kita apa sebut baru kan? Dia kata dulu aku tak reti, aku baru je reti. Apa makna baru reti? Dulu tak reti, lah ni reti. Dulu tak ada, lah ni ada. Itu baru. Johor baru. Apa makna? Dulu bukan ada Johor tu. Kan? Itu maksud baru. Kampung baru. Apa makna? Kampung tu dulu tak ada, kemudian dia adakan kampung tu. Itu makna baru. Inilah dikatakan takluk ilmu tanjizi qadim. Kita tu bincanglah bab takluk tu, dia jadi pening. Takluk ni maksudnya fungsi ataupun tugas ilmu tu dulu kalau lagi memang Allah Ta'ala dah mengetahui tiga perkara tadi. Tu. Lagi. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali ataupun mustahil di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya, lawan bagi ilmu. Apa lawan bagi ilmu? Iaitulah jahil. Allah Ta'ala tu takkan ada jahil pada dia. Jahil tu kita. Makna jahil tak erti kan? Walaupun kita mengaji, kita ada ilmu, tapi tetap
ada benda hak kita tak erti. Walaupun kita main mengaji, kita dapat ilmu, kita jadi reti lah, tapi tetap ada benda hak kita tak tahu, ataupun tetap ada benda hak kita tak erti. Dah, kan semua benda kita erti, bukan semua benda kita tahu. Yang ni kadang-kadang kita salah faham. So kata orang tu ustaz, semua benda dia erti, semua benda nak tanya dia, mana boleh kan? Semua benda nak tanya dia. Sampai lah pun anak nak SPM, dia kata lagu nak pergi anak berjaya lah, SPM tu dah nak pergi sekolah, dia kira di sekolah tu lah, ustaz bukan duk ngajak SPM tu. Contoh, dia tanam pokok sawit lama dah, buah duk jadi sikit, orang ni banyak pergi tanya ustaz juga. La ilaha illallah. Bila ustaz tu duk pergi kursus pertanian, saat ni buah sawit saya ni tak pun nak jadi elok macam orang lain nak buat guna. Kita boleh baca cat skavator terbang-bang ada hak tu kita reti lah nak apa, lain pada tu kita tak pandai. Jadi bila sebut kata ustaz tu, bukan semua benda dia reti. Jadi kalau ada benda yang dia tak tahu tu normal. Hari ni kita tanya dia boleh jawab, esok kita tanya dia boleh jawab, lusa kita tanya dia boleh jawab. Ada ketika kita tanya dia tak boleh jawab. Tak boleh mengaji dengan orang ni, tak boleh mengaji dengan ustaz ni. Aku dah ingat dia tahu semua, rupanya ada benda dia tak tahu lah. Manusia mana ada yang bersifat seperti Allah, hak yang tahu semua ni Allah. Nabi pun ketika mana ada sahabat yang bertanya dia, ya Rasulullah mata sa'ah, tanya Nabi, ya Rasulullah kiamat ni bila? Kasak kata kasak soalan tu. Dah lah tak bisa main mengaji ustaz, saya ni nak mati bila? Oh boy, dia buat semua benda ustaz tu tahu. Ustaz pun tak tahu bila ustaz tu nak mati kan. Sekali ustaz tu pun dia buat melawak lepas isyak, sekali kau jenuh dia. Ada dalam keadaan tak ada persediaan dan persiapan apa, pergi tanya Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, bila kiamat tu? Rasulullah sendiri pun tak dicerita bilakah berlaku hari kiamat, cuma Rasulullah hanya menceritakan asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah, tanda-tanda sebelum berlaku hari kiamat sahaja. Dan dicerita hari kiamat tu akan berlaku hari Jumaat, tapi bila Jumaat tu wallahu a'lam. Memanglah esok Jumaat, tapi belum tentu esok. Maksudnya hakikatnya kiamat tu nak berlaku bila, Nabi sendiri pun tak boleh nak cerita kat kita. Itu Nabi. Normal lah kalau kita tanya ustaz, ada benda dia boleh jawab, ada benda dia tak boleh jawab. Dan kita pun bila kita main mengaji, ada orang main tanya kita, jangan kita duk buat belagak macam seolah-olah semua benda kita reti. Ni kawan ni tanya, oh boy, dia jadi gatal nak jawab. Ada orang macam ni tu, tanya ni dia nak jawab, tanya ni dia nak jawab, sampai satu benda hak dia tak tahu pun dia nak jawab kan. Baru berhijrah je, dulu ni tak kenal masjid apa semua, tak kenal pengajian apa semua, tak kenal kan. Hidup ni macam yang diketahui lah, tiba-tiba dapat hidayah apa semua, baru berhijrah. Hijrah tu orang pun nak ambil semangat dia hijrah tu, panggil lah dia main ceramah kan. Semangat dia hijrah tu kok orang ni pun berasa nak berubah juga, panggil dia main ceramah. Main ceramah, dia kata tuan-tuan ada soalan tak? La ilaha illallah, hang baru hijrah je, hampir mengaji pondok bila ya, duk pergi mengaji tu bila? Baru berhijrah, patutnya main ceramah tentang berhijrah sudah. Ada soalan tak? Kalau nak tanya soalan lagu mana dia berhijrah apa semua tu, tak apalah. Ni buka soalan tu seolah-olah nak tanya apa pun tak apa, hukum hakam apa pun tak apa. Mulalah terbit fatwa-fatwa ataupun hukum hakam yang jadi cacam berbau. Hak agama cerita lagu lain, dia cerita lagu lain. Hak hukum cerita lagu lain, dia cerita lagu lain. Pasal apa? Pasal berasa nak jawab. Jadi kita hak mengaji ni, saya kat tuan-tuan kat kena letak dalam diri kita, ada benda hak kita tahu, ada benda hak kita tak tahu, dan banyak benda lagi hak kita tak tahu. Jahil pada kat kita. Allah dia ada sifat ilmu, dan jahil tu tak ada pada dia. Maksudnya tak ada benda hak Allah Ta'ala tak tahu. Mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Lagi dia kata mustahil Allah Ta'ala tu lupa. Kita biasalah lupa kan. Esok main Jumaat, jumpa kawan kita tak main malam ni, tanya malam dia kuliah siapa tak main lah, lupa dia tak. Lupa ni sedia duduk di kita kan. Ni hari ni kita main, tanya hak bulan lepas kita belajar apa, Ustaz saya tanya lupa Ustaz. Memang ada lupa tu kat kita, memang manusia macam tu kan, normal. Yang kita lupa tu biasa, kalau dia tak lupa tu luar biasa lah
Allah lupa tak ada kat dia. Jahil pun tak ada, lupa pun tak ada. Dan juga lalai. Bahasa utara sebut ghalib. Kan, lalai bahasa utara sebut ghalib. Orang Bagan Serai sebut apa? Belajar sikit bahasa aku Bagan Serai ni. Orang Banjar sebut apa? Ghalib ni, lalai. Kan serupa je. Tak ada orang Banjar sini. Tak ada. Oh, dia tak apa nak bunyi. Tak mesra lagi kot. Baik, lalai ataupun ghalib. Lalai ataupun ghalib. Ada, ustaz duk baca ni, telinga duk dengar. Mata duk tengok kita, tapi duduk ghalib. Saya ada pergi Madinah sah. Saya ada duk pergi Kuala Lumpur sah. Mata duk tengok kita ni, bukan tak tengok kita tulis dah. Ni duduk ghalib. Kali ustaz tanya, "Ha, faham tak?" Ustaz cerita apa tadi? Ghalib. Itu kita. Allah tak ada, lalai tak ada. Maksudnya apa hak kita buat, Allah tak lalai langsung. Semua benda dia tahu benda apa hak kita buat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi dalil di atas yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim. Surah apa Ustaz? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Balik carilah Al-Baqarah. Jenuh nak cari tu 2 juzuk setengah tu. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu bikulli syai'in, dengan sekalian sesuatu, setiap sesuatu, merangkumi wajibat, mustahilat, jaizat yang kita sebut, semua tadi itu Allah itu alimun, maha mengetahui. Oh, dahsyat. Itu yang kata Allah. Ataupun dalil yang atas demikian itu baharu alam ini. Maksudnya alam ni juga menjadi dalil kata Allah itu alimun. Kalau dia tak ada alimun, dia tak ada ilmun, dia tak ada pengetahuan, dia nak cipta lagu nak alam ni. Jangan kata alam hak besar, sekecil-kecil benda semut. Kalaulah Allah Ta'ala tu tak ada ilmun, Allah tak berpengetahuan, dia nak cipta lagu makhluk sebesar semut. Kan, yang kecil tu pula dia boleh berjalan, dia boleh bergerak, dia boleh cari makan, dia boleh kahwin, dia boleh beranak, dia boleh macam-macam yang kita semut ni. Sekecil-kecil benda pun Allah Ta'ala reti, sebesar-besar benda pun Allah Ta'ala reti. Langit yang tidak bertiang sampai hari ni tak runtuh, kalaulah Allah tu tak ada ilmu, lagu mana dia boleh cipta? Maka akal kita menghukum dengan adanya alam ni, Allah pasti dia bersifat dengan ilmu. Tak ada ilmu, alam ni tak boleh jadi. La alam jadi dah, mesti dia bersifat dengan ilmu. Selesai masalah yang ke-9. Buh tanda bersambung di situ. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Maknanya malam ni kita selesai 2 sifat. Yang pertama sifat haya, yang kedua ilmu. Tambah 6 sifat yang kita belajar sebelum ni, 6 tambah 2 jadi 8. Maknanya 8 sifat daripada 20 sifat yang telah kita pelajari. 20 tolak 8 berbaki 12. Maknanya tuan-tuan kena sabar, 12 sifat lagi yang perlu kita pelajari untuk melepaskan fardhu ain dalam hidup kita, nak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.